barokah ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Tazkirah Jumaat pada waktu yang penuh barakah ini, Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz muliakan Tuan Pengerusi Surau, seluruh ahli jawatankuasa Surau Haji Maksum, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu. Sidang Jumaat yang mudah-mudahan kita semuanya merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur dan tak terhingga, marilah bersama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk menghitungnya. Seringkali manusia berasa bimbang dengan persoalan rezeki. Kenapa kita nak risau tentang rezeki? Kerana rezeki itu telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Rizq min indillah wa laysa min indina. Rezeki itu di sisi Allah, bukan di sisi kita. Hatta ulat dalam batu pun boleh hidup, ada rezeki untuknya. Burung-burung pun boleh hidup. Waktu pagi keluar daripada sarangnya, terbang berbatu-batu jauh, sebaik saja menjelang senja pulang semula ke pangkuan sarangnya, membawa makanan berupa ulat-ulat dan bijirin untuk anak-anak sang burung tersebut. Ada rezeki untuk burung-burung. Bahkan seluruh kehidupan di daratan dan di lautan, semuanya telah ditentukan rezeki mereka oleh Allah Ta'ala. Lalu usah kita risau tentang persoalan rezeki. Ada orang risau kalau dapat anak ramai, takut tak boleh nak bagi makan, tak dapat nak besarkan, tak dapat nak sekolahkan. Kenapa kita risau dengan anak yang ramai? Kerana setiap kelahiran bayi itu bersamanya dicatat untuk mereka rezeki. Bahkan ketika mana kita berada dalam kandungan rahim ibu kita, hari yang ke-120 ataupun 4 bulan,
Dicatat untuk kita tentang rezeki kita. Dicatat untuk kita tentang jodoh kita. Dicatat untuk kita tentang ajal maut kita. Dicatat untuk kita tentang untung nasib baik dan juga sebaliknya. Kalaulah semua makhluk pun Allah jamin rezeki untuk mereka, apatah lagi kita yang bernama manusia yang dikurniakan akal fikiran dan tulang 4 kerat. Selagi hayat dikandung badan, selagi nyawa belum sampai ke halkum, selama itulah Allah terus menerus melimpahi rezeki ke atas hamba-hambanya. Tetapi apabila ajal menemui kita, nyawa terpisah daripada jasad, waktu itu barulah tertutup semua pintu-pintu rezeki untuk kehidupan kita di dunia ini. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kita dekat rumah sebelum sampai ke surau Haji Maksum, kita mandi, bersihkan diri hingga badan kita terasa segar. Ada yang mandi guna sabun, ada yang guna shower gel, ada yang guna shampoo, bahkan ada yang berus gigi guna ubat gigi. Tapi ingat, akan tiba satu saatnya nanti kita tak ada kemampuan nak mandi sendiri. Kerana waktu itu kita dimandikan, namanya mandi jenazah. Orang yang memandikan ke atas kita. Alangkah indah kalau memandikan jenazah kita waktu itu anak-anak kita. Alangkah indah kalau memandikan jenazah kita ketika itu cucu-cucu kita. Alangkah indah kalau memandikan kita ketika itu zuriat keturunan kita. Lepas kita dah mandi, badan terasa segar, kita pun mengenakan pakaian kemas menutup aurat. Masya Allah. Ya, bersiap sedia nak pergi ke surau Jumaat, ya, Masya Allah. Ada yang pakai baju Melayu, ada yang pakai baju kurta, bahkan ada menyarungkan tubuh badannya dengan baju jubah. Tak kurang juga yang melilit kopiahnya dengan serban, bahkan ada yang memakai ridak dan ada yang mengenakan minyak wangi pada pakaian dan tubuh kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, akan tiba satu saat dan tikanya nanti kita tak ada kekuatan lagi nak pakai baju Melayu sendiri, tak ada upaya nak pakai baju kurta sendiri, tak ada kudrat lagi nak menyarungkan tubuh badan kita dengan jubah sendiri. Why? Limadha? Kenapa? Kerana ketika itu kita dipakaikan dengan pakaian terakhir kita, namanya kain kapan, ya, kain kapan. Tak kira apa darjat kedudukan seseorang, tak kira sama ada orang itu daripada golongan kayangan ataupun marhain, tak kira sama ada orang itu daripada golongan kaya raya ataupun fakir miskin, tak kira sama ada orang itu daripada golongan luar biasa ataupun biasa-biasa, tetaplah pakaian terakhir kita semua namanya kain kapan yang berwarna putih. Sebab itulah dengan segala macam nikmat yang Allah pinjamkan buat kita yang sangat bersifat sementara waktu kita dekat dunia ini, jangan sampai kita menongkah ke langit, sombong, angkuh, bongkak hingga merasakan diri kita yang paling mulia dan kita memandang orang lain semua hina-hina belaka. Na'udzubillah min dzalik. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang ada dalam hatinya perasaan sombong walaupun hanya sebesar zarah, besar biji sawi. Masya Allah. Maknanya kalau perasaan sombong itu sekecil zarah pun tak melayakkan seseorang itu masuk ke dalam syurga, apatah lagi kalau perasaan sombong itu meluap-luap seperti mana sombongnya Fir'aun, meluap-luap seperti mana sombongnya Haman, meluap-luap seperti mana sombongnya Qarun, meluap-luap seperti mana sombongnya Namrud, meluap-luap seperti mana sombongnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu lebih dahsyat. Bukan sahaja tak layak masuk syurga, bahkan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah kita dah mandi dekat rumah tadi sampai badan terasa segar, kita pun mengenakan pakaian kemas menutup aurat dengan segala pakaian sunnah, ya, yang kita laksanakan, maka kita pun bersemangat nak pergi mendirikan solat fardu Jumaat. Lalu kita pun keluar daripada rumah kita dengan memulakan langkah kaki kanan. Kita pun baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ada yang daripada rumah sampai ke surau Haji Maksum ini berjalan kaki. Tak kurang juga yang menunggang motosikal, bahkan ada yang memandu kereta. Yang berjalan kaki pastilah setiap langkah kaki akan menggugurkan satu dosa dan mengangkat satu kemuliaan. Maknanya kalau daripada rumah sampai ke surau Haji Maksum ini kita menggunakan 300 langkah kaki, maknanya 300 dosa-dosa kita berguguran dan 300 pahala yang kita raih. Yang menunggang motosikal dan menaiki kereta pula macam mana?
pastikan bila kita mula saja masuk kenderaan, waktu nak mula bergerak, bacalah doa naik kenderaan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang tanpa kekuasaan dan izinnya, kenderaan ini tak ada apa-apa daya dan upaya untuk bergerak ke mana-mana. Sebab apa? Zaman Rasulullah dulu kenderaannya adalah kuda dan unta. Asal kuda itu sifatnya sangat liar, sangat ganas. Siapa yang menundukkan hati kuda tadi hingga dia boleh mematuhi arahan tuannya untuk bergerak ke sana kemari? Allah Ta'ala. Tanpa izinnya takkan terjadi. Begitu juga kenderaan kita hari ini. Tanpa izin Allah, pasti kita start motosikal tak hidup. Kita nak start enjin kereta tak hidup. Ataupun dah berjalan, tengah jalan breakdown, ya tak sampai ke surau. Ya, Masya Allah, tak sampai ke masjid. Baik. Dan yang naik kereta pula, ingatlah, sesungguhnya kenderaan-kenderaan kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah tentang apa yang telah kita perbuat dengan kenderaan tersebut waktu dekat dunia. Katalah orang itu waktu dekat dunia dia memiliki kereta BMW 7 Series, the latest model. Nanti BMW itu di hari akhirat akan berkata di hadapan Allah, barangkali begini, wahai Allah, sesungguhnya aku menjadi saksi bahawasanya Tuhan aku waktu dekat dunia dulu, dia menggunakan aku untuk membawa dirinya pergi ke kelab-kelab malam, ya, berdisko, berjoget-joget, melompat-lompat, terkinja-kinja macam monyet mabuk. Maka meranalah pemilik BMW itu. Katalah orang itu waktu dekat dunia, dia memiliki kereta Mercedes S500, the latest model. Nanti Mercedes itu akan berkata di hadapan Allah, barangkali begini, wahai Allah, sesungguhnya aku menjadi saksi bahawasanya Tuhan aku waktu dekat dunia dulu, dia menggunakan aku untuk membawa dirinya berulang-alik daripada rumah ke surau Kiai Haji Maksum. Hari-hari begitu, wahai Allah, semata-mata untuk mengabdikan diri kepadamu, wahai Allah. Dia mendirikan solat berjamaah di dalamnya, dia istiqomah duduk dalam majlis ilmu di dalamnya, dia membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, beristighfar di dalamnya, dia menghubungkan ukhuwah dan silaturahim di dalamnya. Maka berbahagialah sang pemilik Mercedes itu nanti di hari akhirat. Ustaz cakap kereta BMW dengan Mercedes, bercakap mana dalilnya Ustaz? Baik, dalilnya ialah qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, surah Al-Fussilat ayat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Lalu mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, wahai kulit, kenapa pada hari ini engkau menjadi saksi ke atas kami? Lalu kulit-kulit pun berkata, sesungguhnya Allah lah yang menjadikan aku boleh bercakap. Seperti mana Allah menjadikan setiap sesuatu, semuanya boleh bercakap. Allahu Akbar. Rupanya di hari akhirat, semua benda boleh bercakap tentang untuk menjadi saksi atas perbuatan kita waktu dekat dunia. Dalam surah Yasin, Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itu, aku kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan bercakaplah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Dan berkatalah kaki-kaki mereka. Ya, bima kanu yaksibun. Dengan apa telah mereka usahakan waktu dekat dunia dulu. Ya, rupanya bukan saja mulut dikunci, tangan bercakap. Bukan saja mulut kunci, kaki bercakap. Bukan saja mulut dikunci, kulit-kulit kita bercakap. Bahkan antaqa kulla syai', semua sesuatu boleh bercakap. Atau masuklah kereta kita, pakaian kita, rumah kediaman kita, bumi yang kita pijak ini, setiap tapak yang kita menampak itu pun mungkin menjadi saksi atas perbuatan kita. Allahu Akbar. Baik, jadi ada daripada rumah sampai ke surau Haji Maksum berjalan kaki, ada yang menunggang motosikal, bahkan ada yang memandu kereta. Tapi ingat, akan tiba satu saat ketika nanti kita dah tak ada kekuatan nak berjalan kaki ke surau Haji Maksum. Kita dah tak ada upaya nak menunggang motosikal ke surau Haji Maksum. Kita dah tak ada kudrat lagi nak memandu kereta sendiri ke surau Haji Maksum. Why? Limadha? Kenapa? Kerana ketika itu kita diisi dalam satu peti, namanya papan keranda, ya, papan keranda. Dan kita diusung untuk menaiki satu kenderaan, namanya van jenazah. Allahu Akbar. Dan kita berada dalam van jenazah, pastilah ada pak super,
ada dereba, ada pemandu. Tapi kita di belakang bukan sebagai bos, kita di belakang bukan sebagai majikan, tapi kita duduk di belakang sebagai jenazah. Allahu Akbar. Ya. Sebaik saja kita sampai ke masjid yang terdekat dengan tempat tinggal kita, kita pun meletakkan kenderaan pada tempat yang sepatutnya. Subhanallah, ya. Jangan dekat situ ada tertera papan tanda parking OKU. Kita pun yang sihat walafiat segar bugar ni pun kita parking tempat parking OKU. Jangan, ya, jangan. Nanti jadi masalah besar bila orang OKU datang. Ataupun kita datang terlewat sikit tengok parking dah penuh. Tiba-tiba ada satu ruang parking imam. Papan tanda kecil parking imam. Kita makmum saja, bukan imam bertugas hari tu. Kita parking tempat parking imam. Ini lagi sama sekali dilarang. Jangan buat begitu. Jadi masalah besar pula nanti kan. Ataupun kita sampai-sampai je, kita tengok semua parking dah penuh. Ada satu tempat kosong, parking penceramah kosong. Kita pun parking tempat parking penceramah. Padahal bukan kita yang akan ceramah. Jangan. Kalau boleh, sebagaimana bila imam nak solat, imam kata lurus dan rapatkan saf. Begitu juga, ya, soft motosikal kita pada tempat motosikal cantik, kita susun rapat-rapat. Jangan renggang-renggang dan seumpama, nanti akan merumitkan orang terkemudian yang sampai, ya. Ataupun tempat parking kereta saja cantik macam mana kita soft solat kita. Subhanallah. Baik, lepas tu kita pun masuk ke dalam masjid-masjid yang berhampiran, ya, dengan memulakan langkah kaki kanan kita membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kerahmatan. Ya, subhanallah. Sebaik saja kita masuk ke ruang utama solat, kita berniat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala, ya. Katalah kita berada dalam masjid selama tempoh 1,5 jam. Disebabkan kita tak berniat iktikaf di peringkat awal, maka kita terlepas satu ibadah yang namanya iktikaf, ya. Tetapi disebabkan kita dah berniat iktikaf masa mula nak masuk masjid tadi, maka selama tempoh 1,5 jam itulah tercatat untuk kita pahala ibadah yang namanya iktikaf. Sebab tu niat iktikaf jangan diabaikan, jangan dilupakan, ya. Subhanallah. Kemudian kita pun bersolat berjamaah dalam masjid, ya. Sebentar lagi kita akan solat Jumaat. Kita sebagai makmum pastilah kita berada di belakang imam. Tapi ingat, akan tiba satu saat dan tikanya nanti kita bersembahyang, tapi bukan lagi di belakang imam, bahkan kita diletakkan di hadapan imam. Namanya solat jenazah, ya. Jangan sampai seumur hidup kita tak pernah solat. Rupanya itulah kali pertama dan terakhir kita disolatkan, ya, nama solat jenazah. Sebab tu banyak tagline tema moto dekat papan tanda, papan iklan tertulis, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan, ya. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyang. Apa maknanya? Ada orang sepanjang hidup tak pernah solat. Bila dia meninggal, itulah pertama kali dia disolatkan. Jangan sampai begitu, ya. Masya Allah. Alangkah indah kalau yang menjadi imam untuk jenazah kita pada waktu itu anak-anak kita. Alangkah indah kalau menjadi imam untuk jenazah kita ketika itu cucu-cucu kita. Alangkah indah kalau menjadi imam untuk jenazah kita ketika itu zuriat keturunan kita. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu Adam faqad inqata amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalan-amalan kecuali 3 perkara. Pertama, sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Kedua, al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah. Itulah hakikat kehidupan yang teramat singkat, amat pantas waktu berlalu. Pejam celik, ting. Rupanya kita rupa-rupanya lagi 6 hari saja, ya. Umat Islam seluruh dunia akan menyambut kehadiran tetamu agung Allah yang namanya Ramadan. Masya Allah, ya. Allahu Akbar. Jadi saki baki hari yang terakhir daripada bulan Syaban ini, marilah kita bersama-sama memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan taubat, kita sucikan diri, kita bersihkan diri, supaya kita masuk ke dalam Ramadan itu dengan hati yang jernih, hati yang bersih, ya, supaya kita mendapat limpahan rahmat Allah yang tak terkira banyaknya. Subhanallah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, telah diberikan kepada umatku 5 perkara yang mana tak pernah diberikan kepada umat para rasul yang terdahulu, ya, di bulan Ramadan.
Yang pertama, di permulaan Ramadan, Allah melihat kepada hamba-hambanya. Barang sesiapa yang Allah melihat kepadanya, nescaya dia tidak akan diazab selama-lamanya. Ya. Sebab itu kalau boleh kita masuk Ramadan itu dalam keadaan dah bersih hati kita. Dalam keadaan Allah dah mengampuni dosa-dosa kita. Tujuannya supaya pada malam pertama Ramadan Allah melihat kita. Kalau Allah melihat kita, jaminannya takkan diazab selama-lamanya. Tapi kalau malam pertama Ramadan, Allah tak lihat kita, Allah tak pandang kita, Allah tak pedulikan kita disebabkan kekotoran dosa kita begitu banyak tadi, maka tak ada jaminan lah untuk kita terlepas daripada azab siksaan Allah di hari akhirat. Ya, Masya Allah. Yang kedua, bau mulut orang-orang yang berpuasa di siang hari lebih harum di sisi Allah daripada wangian kasturi. Masya Allah. Ya. Sebab itu kalau ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, makruh hukumnya kita memberus gigi, menggosok gigi, ya, berkomor-komor apabila tergelincir matahari. Masuk saja waktu zuhur, kalau boleh semua aktiviti berkaitan dengan mulut kita tinggalkan. Kalau bau mulut, tak apa, kerana bau itu Allah suka walaupun manusia tak suka. Kerana bau itu terbit hasil daripada ubudiyah hamba Allah kepada Allah yang namanya ibadah puasa tadi. Jadi Allah suka bau itu. Jadi jangan dihilangkan bau itu walaupun kita rasa kurang senang sebab bau itu disukai oleh Allah. Jadi kalau kita buat juga makruh hukumnya. Ya, subhanallah. Yang ketiga, para malaikat memohon keampunan untuk orang-orang yang berpuasa di sepanjang siang dan malam. 24 jam malaikat memohon pada Allah agar Allah mengampuni semua hamba-hamba Allah yang berpuasa non-stop, tak ada henti, terus menerus. Subhanallah. Jadi bila malaikat yang mohonkan keampunan itu, siapa malaikat? Malaikat ini sifatnya maksum, terpelihara daripada dosa dan maksiat. Malaikat tak pernah buat dosa. Maknanya doa malaikat itu makbul, ya, diijabahkan oleh Allah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Ada sebahagian ulama berpendapat, kenapa malaikat bersungguh-sungguh minta pada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berpuasa di sepanjang siang dan malam. Kenapa? Ceritanya ketika mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika mana Allah Ta'ala memberitahu kepada sekalian para malaikat, wahai malaikat sekalian, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah atas muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu malaikat pun bertanya, wahai Allah, kenapa engkau menjadikan manusia itu sebagai khalifah? Sedangkan manusia itu selalu melakukan kerosakan dan juga selalu melakukan pertumpahan darah. Sedangkan kami ini sentiasa bertasbih kepadamu, memujimu, mensucikanmu. Allah pun menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu sedangkan kamu tak tahu apa-apa. Masya Allah. Jadi ada orang bertanya, macam mana malaikat boleh tahu ya yang manusia ini akan buat kerosakan dan juga melakukan pertumpahan darah, sedangkan manusia belum diciptakan. Allah baru bagi tahu nak jadikan manusia berkhalifah, belum lagi diciptakan. Tapi kenapa malaikat seakan-akan mempertikai, seakan-akan macam memprotes, kan? Seakan-akan. Rupanya sebab malaikat melihat perangai jin. Sebab jin dah dijadikan lebih awal daripada manusia. Rupanya jin macam tu, dia banyak melakukan kerosakan, banyak melakukan pembunuhan dan sebagainya. Jadi malaikat memikir manusia ini lebih kurang jin jugalah, ya, Masya Allah. Atas sebab inilah, atas rasa bersalahnya malaikat tadi, malaikat bersungguh-sungguh minta Allah mengampuni semua hamba-hamba Allah yang bertakwa tadi, yang beriman. Jadi jangan sampai kita terlepas doa keampunan malaikat untuk kita semua di bulan Ramadan. Subhanallah. Baik, yang keempat, apa lagi keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad di bulan Ramadan yang Allah tak pernah beri kepada umat-umat yang terdahulu? Yang keempat, Allah Ta'ala memerintahkan kepada syurga dengan berkata, wahai syurga, bersiap-siaplah kamu dan berhias-hiaslah untuk hamba-hambaku. Mereka hampir datang untuk memasuki ke dalammu, lari daripada kepenatan dan kelelahan dunia menuju kemuliaanku dan rumahku. Subhanallah. Ya.
Kalau kita lihat secara semula jadi, syurga itu diciptakan sangat indah, ya. Tapi disebabkan Allah nak memuliakan hamba-hambanya yang berpuasa tadi, Allah perintahkan supaya syurga itu berhias-hias, ya. Baik, yang terakhir, yang kelima, di penghujung Ramadan Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya. Lalu seorang sahabat, ya, bertanya, "Ya Rasulullah, adakah pada malam itu malam Al-Qadar?" Nabi menjawab, "Tidak." Nabi pun berkata, "Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang bekerja, sebaik sahaja selesai daripada pekerjaannya, akan disempurnakan upah-upah mereka." Inilah 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad di bulan Ramadan, yang tak pernah Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Selamat menyambut Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat melaluinya dengan penuh keimanan dan ketakwaan, yang menatijahkan la'allakum tattaqun. Pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, setakat ini saja untuk perkongsian Ustaz. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Nanti sebelum pulang, ya, banyak tabung-tabung ada di luar, ya, tabung untuk aktiviti sahur dan iftar, ya, tabung pembangunan masjid dan sebagainya. Kita isilah, ya, ambil peluang ini, apatah lagi nak menghampiri Ramadan. Di samping Ustaz ada letak satu tabung juga, ya, dekat luar pagar situ, untuk membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integratif Syekh Izzuddin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang hormati pada Datuk Rosli, Tuan Penceramah pada petang hari ini, Ustaz Safwan bin Pamidi, seterusnya sedang hadirin muslimin, mukminin, muttaqin pada tengah hari insya-Allah. Jadi di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama berkaitan dengan program daurah yang mana akan dijalankan tadabbur, doa dan zikir menjelang Ramadan bersama Ustaz Zul Khairi bin Muhammad Nur, tarikh 18 Mac 2023 hari Sabtu. Waktunya 8.30 pagi hingga 1.30 tengah hari di Dewan Solat Utama Masjid Nurul Jannah, Jalan Jabar, Miru. Pendaftaran RM10. Manakala bagi pelajar sekolah percuma. Pertanyaan lanjut atau berkaitan pendaftaran boleh hubungi Encik Ridwan di 019-425-0794. Baik, yang kedua, berkaitan dengan Ihya Ramadan, insya-Allah kita akan menemui bulan Ramadan Al-Mubarak pada minggu depan, insya-Allah pada hari Khamis kalau tidak ada arah melintang. Ya, jadi sepanjang bulan Ramadan seperti biasa Surah Haji Masum akan melaksanakan Ihya Ramadan seperti mana yang berlaku sebelum-sebelum ini dengan program berbuka puasa, bersahur, tazkirah setiap malam, qiyamul lail. Ya, jadi program-program ini memerlukan belanja dan bajet. Jadi diharapkan kepada tuan-tuan sedang hadirin muslimin, ya, kita sama-samalah menginfakkan sebagian harta kita, dan telah pun dikeluarkan iklan infak, ya, infak sahad tajaan untuk berbuka, murih, sahur, imam dan sebagainya. Ya. Tuan-tuan juga boleh terus masukkan ke akaun surau Maybank atas nama Surah Haji Maksum bernombor 5628354925. Saya ulang lagi ya. 562835492125 atas nama Surah Haji Maksum di Maybank. Seterusnya juga kita melaksanakan juga wakaf untuk membuat awning di beranda surau kita ini, memandangkan jemaah kita semakin ramai, tak dapat menampung. Jadi bila ada beranda, insya-Allah kita akan lebih selesa untuk solat, terutamanya solat Jumaat dan juga solat hari raya. Dan untuk yang terakhir, salam daripada Tuan Pengurusi untuk sama-sama kita bersyukur atas ketibaan bulan Ramadan. Jadi diucapkan selamat menyambut bulan Al-Mubarak. Mudah-mudahan puasa kali ini adalah puasa yang terbaik, lebih baik daripada tahun yang sebelum ini, sebab mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir. Dan untuk akhirnya, imam bertugas pada hari ini ialah Ustaz Khairul Azhar, Bilal adalah Haji Hairiri, dan juga tazkirah tadi Ustaz Safwan bin Pamidi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk ekstremis agama. Hadirin sidang Jumaat sekalian, Islam adalah agama yang mudah, sederhana dan praktikal. Posisinya antara dua yang ekstrim, iaitu antara melampau dan meringan-ringankan, bainal ifrat wa tafrid. Keindahan agama Islam dengan segala ajarannya disifatkan sebagai rahmat buat sekalian alam. Bahkan pengutusan Rasulnya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang bersamanya Al-Quran disifatkan sebagai rahmat, petunjuk, penawar, ketenangan dan khabar gembira. Umat Islam disifatkan sebagai ummatan wasatan, iaitu umat yang sederhana, adil dan berimbang dalam seluruh aspek kehidupannya. Ajaran Islam membuahkan kesejahteraan buat seluruh umat manusia. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, fahaman ekstremis, radikal atau pelampau wujud dalam setiap kelompok manusia tanpa mengira agama, bangsa atau marga. Sikap ekstrim yang berpunca daripada individu atau kumpulan tertentu tidak seharusnya dipalitkan secara umum kepada keseluruhan kelompoknya, kecuali secara jelas ianya menjadi dasar, teras atau ajaran kepada kelompok tersebut.
Ekstremis umumnya ialah orang-orang yang melampaui batas dalam sesuatu kaedah, sistem atau undang-undang. Agama secara umum adalah tata cara, tata etika atau tata kelola dalam kehidupan sudah pasti tidak mengajarkan perkara-perkara yang bersifat ekstrim. Apalagi Islam yang dimaksudkannya ialah kesejahteraan, keselamatan serta keamanan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din." Jauhilah kamu bersikap melampau dalam beragama, kerana telah binasa mereka yang sebelum kamu disebabkan melampaunya mereka di dalam beragama. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sikap ekstrim tidak wajar dalam beragama diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai faktor kebinasaan umat yang sangat dicela Islam. Ekstrim, rigid atau tegar dalam beragama berlaku dalam dua situasi, sama ada ekstrim dalam kepercayaan atau ekstrim dalam pengamalan. Hakikatnya kedua-duanya saling berkaitan, iaitu seorang yang ekstrim dalam kepercayaan akan membawa kepada ekstrim dalam pengamalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ekstrim dalam kepercayaan atau pegangan berlaku apabila ta'assub serta fanatik buta terhadap sesuatu. Ia disebut fanatisme atau keyakinan salah yang amat kuat. Sikap ini membawa keyakinan bahawa mereka sahaja yang benar, sebaliknya yang lain adalah salah, sesat, batil atau kufur. Lantaran wujud muncul dakwaan seperti kami sahaja yang Islam, kami sahaja pendukung sunnah, atau kami sahaja yang masuk syurga. Sebab-sebab yang mencetuskan sikap ini antaranya ialah jahil dengan autoriti dalam penentuan hukum-hukum syarak atau perkara usul furu', tidak berpegang dengan sumber-sumber autoritatif, mentafsirkan nas-nas syarak dengan kaedah yang tidak muktabar, berkepentingan tertentu dan menurut hawa nafsu. Akibatnya saudara se-Islam dicemuh, dijatuhkan, dizalimi, jenazahnya tidak disolatkan, dan lebih parah lagi, darah seorang muslim halal ditumpahkan. Hakikatnya Islam adalah agama yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kesempitan dan kezaliman. Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Rustam, iaitu ketua tentera Parsi, "Apakah tujuan kamu datang?" Jawabnya, "Kami adalah kaum yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sesiapa yang berkehendak dari menjadi penyembah hamba kepada penyembah Tuhan yang esa, dan mengeluarkan manusia daripada merasai kesempitan dunia kepada keluasan dunia sampai akhirat, dan mengeluarkan mereka dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam." Kaum muslimin yang berbahagia, ekstrim dalam pengamalan berlaku dalam bentuk mempersulitkan diri sendiri atau orang lain, dan berlebih-lebihan dalam pengamalan atau pelaksanaan hukum syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un." Musnahlah golongan pelampau, musnahlah golongan pelampau, musnahlah golongan pelampau. Riwayat Muslim. Imam An-Nawawi telah menjelaskan maksud kalimah al-mutanatti'un sebagai golongan yang melampau dan melepasi had atau batasan dalam perkataan serta perbuatan. Ibnu Al-Adra radhiyallahu anhu meriwayatkan
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud kalian tidak akan dapat melaksanakan urusan agama ini dengan memaksa diri. Riwayat Ahmad. Hakikatnya, hukum hakam dalam Islam dilaksanakan menurut kedudukan atau keutamaan. Sama ada wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Manakala wajib masih diperluaskan, sama ada dilaksanakan segera, yang ini mudayyak atau secara terbuka, musawwa. Selain itu, pelaksanaannya ditimbang tara, sama ada ianya dilaksanakan dengan kaedah azimah, ketegasan, atau rukhsah, kelonggaran. Sebagai contoh, solat yang wajib boleh dilaksanakan sama ada berdiri, duduk, berbaring atau keadaan-keadaan yang mampu dilaksanakan. Atau contoh rukhsah ialah keharusan mengqasarkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat ketika bermusafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, sekiranya wujud pilihan terhadap sesuatu pengamalan, maka pilihlah kaedah yang lebih mudah. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih di antara 2 perkara, kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam memilih perkara yang lebih mudah di antara keduanya, selama mana ianya tidak berdosa. Sekiranya berdosa, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling utama menghindarinya. Riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang dilihat tersangat penat, lemah dan menderita dalam mengerjakan haji dengan berjalan kaki kerana nazar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan lelaki ini memaksa dirinya sendiri. Riwayat Imam Al-Bukhari. Sungguh Islam agama yang mudah, sederhana dan praktikal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun wa lan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad duljah." Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang yang memberatkan urusan agamanya, melainkan dia akan dikalahkan, yakni lemah dan tidak berupaya melaksanakannya. Maka tepatlah bersederhana, dekatkanlah dengan mendekati kesempurnaan, bergembiralah dengan amalan yang sedikit tetapi berterusan, dan mintalah bantuan dengan melaksanakan qataatan pada waktu-waktu yang membangkitkan semangat di waktu pagi, petang dan penghujung dari waktu malam. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Islam adalah agama yang mudah, sederhana dan praktikal, sesuai dengan fitrah kejadian manusia yang dapat dipraktikkan dalam semua situasi, masa dan tempat. Kedua, umat Islam hendaklah menyedari sikap ekstrim dan radikal dalam beragama hanya akan menjadi penyebab munculnya fitnah, kemudaratan dan kehancuran umat. Jauhi sikap prejudis, tidak boleh bertolak ansur, memaksa orang lain dengan satu pandangan, berlebih-lebihan dan bersikap kasar. Ketiga, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa ilmu pengetahuan adalah kunci dalam menyelami keindahan serta kesempurnaan beragama, bahkan memperoleh kejayaan di dunia serta di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra.
Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Surah Al-Kahfi ayat 88. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وارزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, gunakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhkan negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur,
serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariah. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumahmu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah. Sila luruskan rabak-rabakan saf, berilah ruang kepada mereka yang berada di belakang untuk masuk ke dalam, menggunakan ruang-ruang berada di dalam. صف. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. استووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وجهي للذي بدر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من الشريكين. إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يشهد أن لا إله إلا الله يشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلينا على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم قلوبنا وسلم أرواحنا وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.